Okey, kembali lagi dalam Persona XY Serasi di Hati. Kita masih lagi bercakap berkenaan taska patuh SOP. Ibu bapa lega, dalam masa yang sama bimbang. Tapi tadi kita dah dengar jawapan daripada Puan Anissa dan juga Encik Syukri berkenaan dengan pembukaan. Ada SOP-SOP yang mereka tekankan. Dan kali ini juga kita nak tambah sedikit berkenaan dengan SOP itu juga. Macam Encik Tuan Haji juga. Sebagai pengusaha taska, apa lagi kreativiti-kreativiti yang digunakan untuk bagi memastikan yang kanak-kanak ini boleh menerima SOP itu sendiri dari segi emosinya? Alhamdulillah, kami pengusaha-pengusaha taska ni kami berbincang dan membuat inisiatif sendirilah dengan buat grup sendiri, buat grup WhatsApp lah, apalah, sama-sama nak menyokong lah kan, sebab kita nampak ada kawan-kawan kita yang tutup taska kan. Jadi kita sama-samalah bergerak kan. Jadi semua orang ada masing-masing punya cara, tapi sebagai untuk keberlangsungan hidup kita lah dalam industri taska ni. Jadi antara cara-cara lain yang kami buat adalah dengan menjadikan contoh untuk budak-budak tu, untuk kanak-kanak. Contohnya, kita nak menggalakkan amalan basuh tangan, betul? So, kalau kanak-kanak tu nak basuh tangan, dia nak tengok siapa yang basuh tangan. Cikgu kan? Jadi orang dewasa lah yang kena tunjuk contoh yang terbaik. Lead by example lah. Lead by example tu satu. Dan satu lagi adalah dengan kita boleh tampal macam-macam gambar-gambar, poster-poster yang kanak-kanak mesra boleh nampak lah, boleh faham dan boleh. Ini bukan tekan asasnya untuk orang dewasa pun sama kan. Orang dewasa pun malas nak baca. Jadi kanak-kanak pun kita akan mudahkan lah supaya kanak-kanak boleh ikut. Warna poster ni sama dengan backdrop kita. Betul. Ya betul. Ceria. Betul. Taska memang kena ceria. Ya, betul. Mesti nampak gambar tu besar-besar, tulisan kena kurang-kurang. Sebab kanak-kanak ni bawah 4 tahun pun tahu baca kan. Kalau tulis banyak, tu dia pandang je dia tak. Dia boleh macam ni, teacher tak boleh macam ni. Oh, teacher tak boleh macam ni. Nanti kan dia yang tegur kita. Bukannya kita tegur dah, mereka ingatkan. Saya ada ternampak di media sosial yang mana ada gambar yang tular, guru-guru memakai pelitup muka, memakai sarung, macam PPE lah, lebih kurang PPE untuk taska lah begitu kan. Bagaimana dengan kanak-kanak? Ada juga yang menunjukkan gambar bahawa kanak-kanak juga memakai pelitup muka dan juga penutup mulut dan hidung. Jadi adakah itu bagus untuk perkembangan mereka sepanjang di taska? Sebab lama kan tempoh tu. First kali kalau nak ikutkan, kalau dulu SOP yang first tu tak ada cakap pun. Jadi semua orang macam ikut semualah. Jadi bila ada updates, jadi SOP mewajibkan umur 2 tahun ke bawah tak boleh pakai face mask, tu satu. Untuk yang 2 tahun ke atas yang tak boleh tanggalkan sendiri pelitup muka tu, dia pun tak boleh pakai face mask lah. Yang boleh pakai hanya yang 2 tahun ke atas dan boleh tanggalkan sendiri. Dan hanya pakai semasa dia pergi ke taska dan balik daripada taska. Itu je wajib pakai. Itu saja. Itu saja. Sebenarnya kan di taska tu sendiri, kita dah buat sanitizing. Kita dah buat nyah kuman. Memang sangat bersih. Orang kata second bersih daripada hospital. Kan hospital kata bersih kan? Kita dah biasa buat benda ni. Ini wajib untuk kami buat. Sebelum PKP pun. Sebelum PKP kita dah buat dah. Memang sekarang kadang-kadang tu setahun sekali untuk disinfected. Maksud dia yang betul-betul punya nyah kumannya ni kan. And then sanitizing tu satu hari tu 4-5 kali kita buat. Lepas makan lagi mop. Lepas tu memang sentiasa kita buat. Jadi taska tu very safe. Jadi bila kanak-kanak masuk, tak pakai pun tak apa. Hanya dari kereta untuk menuju ke ni, diorang mesti pakai. Takut mana-mana kan. Dan masa balik, nak keluar daripada taska ke kereta, dia pakai balik. Itu je. Betul. Sebab kanak-kanak ni memang termudah terdedah dengan kuman, penyakit dan sebagainya. Namun, Puan Anissa, kalau kita melihat sekolah misalnya, telah akan dibuka pada 24 hari bulan ini dan juga berlakunya penjarakan sosial dalam kelas sehingga boleh memuatkan keluasan kelas tu, katakan seluas ini boleh muatkan sehingga 20 orang. Namun di taska ini, anak-anaknya ramai dan juga mungkin ada taska yang keluasannya sebegini, keluasannya sebegitu. Namun bagaimana kita nak tetapkan? Adakah kalau lebih itu mereka perlu hantar ke tempat lain atau ada cara yang termaktub di bawah SOP yang dibentangkan? Okey. Sebenarnya kan kalau kita buka balik akta taska, dah termaktub kat situ. 3.5 meter persegi. Dia lebih besar daripada 1 meter persegi tu. Jarak sosial tu untuk seorang kanak-kanak, seorang kanak-kanak dengan kanak-kanak yang lain. Jadi memang kita dah amalkan jarak sosial dah sebenarnya sebelum ni. Hanya kenapa diorang emphasizekan balik ni sebab kanak-kanak suka berlari, melompat. Jadi kata kalau boleh ibu bapa yang tak ada yang duduk kat rumah jaga anak jangan bawa sebab kurangkan lagi bilangan. Bukan sebab tak boleh nak
dia sebab kanak-kanak ni memang aktif. Jadi nak mengelakkan dia bump each other, asyik-asyik belaga lah itu ini. Jadi kalau boleh kurangkan. Tapi bila pengurangan kanak-kanak ni masalah pula untuk taska. Untuk kos pengoropasian dia bertambah semua kan. Tapi macam baru-baru ni juga ada dinyatakan bahawa 50% jumlah bilangan tu akan dikurangkan untuk satu-satu taska. Jadi macam mana dengan taska-taska lain? Macam mana dengan 50% lagi? Nak hantar mereka ke mana? Adakah taska tu sendiri akan dijadikan mungkin 2-3 sesi satu hari? Sebenarnya kan yang 50% kita kan tak payah buat 50% pun tak apa. Sebab sekarang parents yang hantar ni pun kalau buka je taska, tak tahu mungkin taska Encik Syukri ramai. Tapi ada taska-taska lain tu buka, beria masa telefon. Biasa kita akan telefon parent. Okey, berapa ramai you akan hantar? Sebab kita nak dapatkan jumlah untuk besok. Nak buat jadual, pukul berapa you boleh datang hantar semua kan. Okey. Ada yang kata okey, boleh kira 10 orang. Tapi secara sebenarnya boleh datang 2 orang je. 2 orang je. Sebab dia masih takut lagi kan. Itulah. Dan sebab itu saya rasa yang penting adalah effective communication daripada pengusaha taska kepada parents. Apa yang kita telah buat kan, tunjukkan, buat video yang mana anda nampak tadi tu kan. Kita buat macam mana penjarakan sosial, kita buat all the tip-tip dekat lantai dan sebagainya supaya parents boleh rasa selamat untuk hantar anak. Jadi kalau mereka tak nak hantar, maksudnya parents tak yakin dengan taska tersebut. Jadi taska sendiri kena ambil effort dan inisiatif sendiri. Zahira, kalau boleh saya membawa ke belakang balik perbincangan kita berkenaan dengan cara pemilihan taska itu sendiri. Dan kalau kita membuat pembacaan ya Zahira, ada yang mengatakan bahawa 7,000 taska yang berdaftar. Namun mengikut data yang lebih tepat NCDRC hanya 4,000 lebih sahaja yang berdaftar. Saya pasti dan percaya ramai juga pengusaha taska di luar sana yang sedang menonton kita, baik yang mendaftar, baik yang tak mendaftar, dan ini adalah penting untuk Puan Anisa jelaskan. Yang mana pengusaha tidak berdaftar ini, bagaimana kita nak yakinkan mereka pergilah daftar dan ini adalah lebih baik kerana kita mengikut SOP ataupun arahan semasa daripada kerajaan sendiri. Okey, sebenarnya kalau taska institusi ni yang ambil lebih daripada 10 orang ya. Mereka ni semua ni memang bila open je dia memang bersungguh-sungguh nak berdaftar. Tapi sebab birokrasi, sebab kita banyak sangat tempat nak kena pergi. Ada 3 jabatan kita nak kena lalui. Bomba, empat, okey, bomba, PBT, kesihatan dan juga JKM. JKM last lah sebab dia yang bagi kelulusan. So 3 kan. Yang mana dia banyaklah kat sini tersangkut, sini tersangkut. Itu yang buatkan dia sebenarnya tak berdaftar. Sebenarnya dong boleh kita kategorikan dalam proses pendaftaran. Tapi bila you tak ada lesen, maksudnya tak daftarlah. Gitu. Dan tak layak dengan penjana ni. Jadi banyak yang so, bila bercakap berkenaan dengan penjana ni, saya rasa ibu bapa dekat luar tu juga dalam masa yang sama sebenarnya lega sebab mereka diberikan e-voucher untuk mereka yang tempah online. Tapi bercakap berkenaan dengan dalam talian juga kan, sebenarnya berapa peratus taska dalam Malaysia ni yang sudah mula menggunakan sistem secara dalam talian untuk pendaftaran anak-anak di taska? Sebenarnya dia simple macam ni je. Yang e-voucher pendaftaran secara online biasanya taska dia buat iklan kat dalam Facebook semua dan dia beritahu je okey you contact number ni. Sebab sebenarnya bukan saja parents yang akan me-evaluate taska. Taska pun evaluate parents. So bila parents datang, kita mesti face to face. Dia tak ada dalam talian je. Kalau dalam talian tu itu desperate punya taska lah. Biasa kalau taska yang betul dia akan panggil parents datang sebab kita nak tengok parents ni macam mana. Diorang ni kenapa tiba-tiba dia nak masuk taska kita ni? Ada setengah-setengah tu katalah ada daripada taska Syukri tiba-tiba dia datang kat saya. Kenapa ya? Nanti kita Syukri, nanti saya akan call Syukri, kenapa ya parents ni tiba-tiba nak datang kat tempat Kanisa Kenapa? Kita akan kontak macam tu. Rupanya 6 bulan tak bayar. Okey. Patutlah dia lari tempat lain. So sebenarnya kita memang amat menitik beratkan face to face untuk tengok parents sebab keserasian tu kena ada. Kalau kata kita ambil parent tu sebab kita kena ingat ya, taska ni menitik beratkan value, attitude. Kita membentuk peribadi kanak-kanak. Jadi kalau katalah saya begini, Syukri begini. Jadi anak Hafiz future kan, anak Hafiz tu lebih kepada nak ceria-ceria datang pada saya. Ataupun lebih nak jadi gentleman, pergi cari kat Syukri. Sebab secara tak langsung dia kepribadian kita akan masuk kepada anak-anak. Akan mempengaruhi bagaimana pembelajaran mereka di taska itu sendiri. Ya, betul. Jadi itulah sebenarnya kalau ikutkan banyak lagi yang kita nak tanya. Tapi itulah
tak cukup masa dah untuk hari ini. Jadi Tuan Haji Syukri mungkin di minit-minit terakhir ni apa yang ingin dikongsikan sebab besar file dah. Okey, bismillah. Jadi apa yang sebenarnya saya nak cakap ni ialah kami dah mempraktikkan SOP dalam taska kami sendiri. Yang terbaru ialah semalam Menteri Datuk Seri Rina telah datang ke taska kami bersama Datuk Zulkifli lah, Menteri Jabatan Agama. Mereka berdua nak cek taska kami adakah mematuhi SOP atau tidak. Jadi alhamdulillah seperti mana yang dalam video tadi ada tunjuk mereka telah dalam inilah tadi. So alhamdulillah mereka telah telah meninjau dan telah menilai dan mereka telah mengatakan mematuhilah SOP dalam taska ini. Jadi macam itulah kita harap kita boleh jadi contoh kepada taska-taska lain untuk ikut ataupun jadi inspirasi supaya mereka pun boleh ikut sekali dalam mematuhi SOP ini. Betul. Sebenarnya seronok kita berbincang berkenaan dengan perkara ini sebab pentingnya untuk kita maklumkan kepada orang awam dan juga ibu bapa di luar sana bahawa pentingnya pematuhan SOP ini. Zahira. Baik, terima kasih kepada dua tetamu berkongsi. InsyaAllah ada masa kita akan perincikan lagi pada ruang dan waktu yang lain. Baik, selepas ini saya akan bersama dengan V Asia. Apakah produk yang kita akan kongsikan minggu lepas? Zahira dengan jamu jelita dan hari ini apa kita saksikan selepas ini.